Bella Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Sabtu menzahirkan kebimbangan dengan jumlah pendaftar vaksin yang masih rendah walaupun selepas hampir 2 bulan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan. Perdana Menteri menjelaskan setakat Jumaat hanya 7.6 juta daripada 26.7 juta rakyat Malaysia telah mendaftar program tersebut melalui aplikasi MySejahtera. Jumlah itu ujar beliau masih kecil jika dibandingkan keseluruhan jumlah rakyat yang wajar mendapat suntikan vaksin COVID-19. Dan untuk mengulas lanjut mengenai isu ini, bersama dengan kami ketika ini ialah pakar perubatan kesihatan Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Prof, setelah hampir 2 bulan ya Prof, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan. Namun kadar pendaftaran masih rendah. Mengapa ini berlaku dan adakah kurang kesedaran dalam kalangan rakyat sendiri untuk mendaftar atau mungkin masih ramai yang ragu-ragu tentang vaksin COVID-19 ni Prof? Ya, terima kasih saudara Syah. Kalau kita lihat apa yang kita cadangkan atau kita rancangkan, kita akan memberikan vaksinasi kepada 26.5 juta penduduk Malaysia. Kalau kita melihat kepada kadar yang kita berikan sekarang ini, kita akan mengambil masa kira-kira hampir 3 ke 4 tahun untuk mencapai tahap ini, untuk mencapai liputan ini. Jadi sudah pasti banyak perkara perlu kita lakukan untuk meningkatkan pencapaian kita bagi memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Kita harus lihat kedua-dua sisi. Satu sisi adalah di kalangan masyarakat. Pada masa yang sama juga kita harus lihat pada sisi yang kedua, iaitu kepada perancang-perancang sistem kesihatan yang memberikan perkhidmatan kepada ahli masyarakat. Di kalangan ahli masyarakat memang kita tahu bahawa masih lagi ramai yang mengambil sikap tunggu dan lihat. Mungkin disebabkan pertama bukan saja disebabkan oleh mereka ini merasakan bahawa vaksin ini tidak mereka perlukan. Ini merupakan satu perkara yang perlu kita tingkatkan. Pendidikan kesihatan amat penting. Selain daripada itu, yang kedua adalah mereka yang tunggu dan lihat juga mereka yang mendapat maklumat-maklumat yang mungkin tidak tepat mengenai kesan vaksin dan juga kesan sampingan daripada vaksin ini. Jadi selain daripada memberikan perkhidmatan pendidikan kesihatan kepada ahli masyarakat, kita juga perlu memberikan maklumat yang tepat, maklumat terkini tentang apa yang dilaporkan oleh media massa dan juga oleh media sosial yang kerapnya tidak benar dan tidak sahih. Ini penting kita lakukan supaya maklumat terkini yang kita dapati tentang kesan-kesan daripada vaksin ini dapat disampaikan dengan tepat kepada ahli masyarakat bagi membolehkan mereka mengubah fikiran dan mengambil vaksin COVID-19 ini dengan secepat mungkin. Kemudian di satu sisi pula dari segi perkhidmatan kesihatan yang pemberi vaksin ini, kita harus lihat juga mungkin strategi kita meletakkan sasaran kepada tiga fasa. Fasa pertama untuk frontliners, yang kedua untuk golongan tua dan berisiko, dan golongan yang ketiga adalah untuk masyarakat, ahli masyarakat yang lain. Mungkin fasa kedua kalau kita nak percepatkan, saya cadangkan bahawa besar kemungkinan kita juga perlu cepatkan fasa yang ketiga, supaya fasa ketiga ini yang meliputi mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas dan bukan merupakan warga tua diberikan vaksin dengan secepat mungkin, kerana mereka ini yang amat memerlukan. Golongan tua mungkin mereka merasakan mereka tidak begitu mobile dan tidak begitu memerlukan vaksin, walaupun kita tahu ini merupakan langkah yang tidak wajar, tetapi saya rasa lebih cepat kita mencapai tahap imunisasi yang lebih tinggi apabila kita bukakan peluang untuk mendapatkan vaksin ini kepada semua mereka yang berumur 18 tahun ke atas, dan kerana mereka inilah yang golongan yang mobile. Jadi itu adalah merupakan satu langkah yang perlu kita lakukan. Baik Prof, saya suka bila Prof ada katakan tadi dalam kalangan masyarakat ramai yang mengambil inisiatif, ramai mengambil langkah untuk tunggu dan lihat. Dan kita tahu media di Malaysia memainkan peranan utama dan kita telah melaporkan banyak mengenai kepentingan vaksin dan juga mengapa seseorang itu perlu divaksin dalam kita menghadapi situasi ketika ini. Jadi apa yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mendaftar Prof? Ini sesuatu yang saya rasa sangat perlu ditekankan. Apa yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan pemahaman ini Prof? Jadi pertama sekali kita harus lihat bahawa kadang-kadang proses pendaftaran itu agak rumit bagi golongan-golongan, terutama sekali golongan yang dalam fasa kedua, golongan tua. Mungkin mereka tidak begitu mahir menggunakan apps dan sebagainya. Dan ini perlu dibantu. Tetapi pada masa yang kedua, pada masa yang sama juga, kita harus menggemblengkan non-governmental organisation
ini NGOs ini dapat memainkan peranan dengan memberikan pendidikan kesihatan, melakukan kempen sehingga ke angkat umbi. Dan ini merupakan satu kaedah yang lebih berkesan dan akan cepat untuk memberikan informasi yang tepat kepada golongan-golongan, terutama sekali mereka di masyarakat luar bandar yang mungkin tidak mempunyai internet connection yang baik ataupun dan sebagainya. Jadi NGOs adalah penting dan kita harus memberikan sokongan kepada mereka, dan kerajaan mungkin perlu menyediakan dana insentif supaya NGO yang melakukan kerja-kerja sukarela untuk berkempen bagi masyarakat mencapai ataupun mengambil vaksin ini diberikan bantuan sewajarnya, dan kita insya-Allah akan dapat memberikan pendidikan yang baik kepada ahli masyarakat. Baik, Prof ada menyebut juga tadi tentang masyarakat di luar bandar yang mungkin tiada akses kepada internet untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan vaksin. Tapi penting juga di situ ialah seperti kita lihat di Sarawak sebagai contohnya, masyarakat di luar bandar diberi peluang untuk mendaftar secara manual di pejabat-pejabat residen ataupun pejabat-pejabat daerah. Namun bagaimana Prof kita melihat kepada kemungkinan masyarakat di luar bandar khususnya yang mungkin lebih terjurus ataupun lebih terdedah kepada berita palsu yang mendedahkan bahawa vaksin ini kalau diambil jadi begini, vaksin ini kalau diambil jadi begitu. Jadi bagaimana kita nak memupuk kesedaran dan mendatangkan kesedaran kepada masyarakat di luar bandar khususnya, Prof? Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi bahawa langkah yang lebih baik adalah kita memberikan bantuan kepada NGO untuk pergi ke akar umbi, bertemu secara face to face, berdepan dengan ahli masyarakat ini dan menerangkan maklumat-maklumat yang betul mengenai vaksin ini supaya mereka boleh menerima. Kadang-kadang ahli masyarakat ini ingin bertanyakan soalan-soalan tertentu dan ini terpaksa dilakukan dengan cara berdepan. Dan saya rasa NGOs yang dengan volunteer ataupun dengan ahli-ahli mereka yang sukarela untuk turun ke lapangan, mereka ini akan dapat memberikan maklumat dan insya-Allah ia akan dapat memberikan kesan yang positif kepada ahli masyarakat kita, terutama di luar bandar, yang mana mereka memerlukan kaedah dan juga pendekatan yang lebih personal dan juga yang lebih terperinci bagi memastikan mereka dapat menerima maklumat yang benar. Bella, itu dia tadi perkongsian dari pakar perubatan kesihatan Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid, terima kasih Prof atas perkongsian tersebut.